Cuma dalam ni dia ada kata, Nabi SAW bersabda, wahai manusia, kasihanilah diri kamu. Itu kasihanilah diri kamu. Irba'u ala anfusikum, kasihanilah, kesialah kau diri sendiri itu. Gitu dia kata. Ini hadis ini menunjukkan bahawa tak boleh tepik ataupun berteriak derah, sebut zikir ke apa tu tak boleh. Berzikir ni hak sederhana tu, hak model. Ataupun kohar lagi model. Paling tinggi janganlah derah sangat. Derah sangat benda, biar dengar hak dekat-dekat dengar sudah. Setara tu sudahlah. Dengan mengangkat suara tinggi, hak tu tak kena. Sebab apa? Kita berurusan bukan dengan hak tuli, hak bisu, bukan dengan hak tak tahu duduk mana, hak jauh kita kata. Bukan. Tuhan tu sentiasa hadir, sentiasa ada dan dekat. Fa inni qarib, kata dia. Fa inni qarib wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat, Tuhan kata. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Misalnya, aku lebih dekat lagi daripada mereka, daripada urat semerih mereka. Lebih dekat lagi. Dah kalau lagu tu lebih dekat, bukan maksudnya Tuhan duduk dalam diri kita tu, tidak. Kata lagu tu rosak. Lebih dekat tu dari segi ilmu dia, dari segi ilmu dia. Yang kata Tuhan meliputi sekalian makhluk, bukan meliputi zat dia. Sebab masjid ni meliputi kita, bukan lagu tu. Wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Muhita tu meliputi tu, meliputi dari segi ilmu. Wa qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilma ada sebut tu. Ada sebut. Allah meliputi dari segi ilmu dia, bukan dari segi zat dia. Sebut dari segi zat tak betul. Bukan zat dia ni besar, siapa orang lain duduk dalam dia belakang. Salah faham lagu tu. Itu makna meliputi. Kata dekat tu bukan dekat sebab kita ni makhluk. Kalau lagu tu sebab makhluk, dekat tu dari segi dia tahu. Supaya orang dekat tahu tentang kita kan, lebih daripada tahu orang lain. Maksud dia hanya lazim daripada dekat, apa yang mesti ada daripada dekat, iaitu tahu. Kau dekat, kau tahu. Gitu maksudnya. Di sini pun lagu tu juga. Dan dia dengar, dia maha mendengar. Apa yang dengar gitu semua? Nak tunjuk kamu ni taat kepada dia, maha melihat. Bukan lihat awak zahir saja, gerak kamu, lihat apa ke dalam hati, nampak. Begitulah maksud dia sini. Mahukah aku tunjukkan gedung syurga? Gedung syurga ni makna simpanan tempat harta banyak lah. Itu gedung, tempat simpanan. Dia pun ajar, Nabi SAW ajar. Artinya bila kita sebut ni, baca hak ni akan jadi gedung kepada kita, simpanan yang sangat berharga kepada kita dalam syurga. Hak ni lah yang jadi persiapan untuk kita dalam syurga. Ya, jadi kita dapat segala kemudahan, segala gapo. Dalam setengah-setengah hadis dia sebut apabila subhanallah satu pokok dalam syurga. Mana betul? Allah SWT buat pokok dalam syurga tu tidak kih orang kata gitu, dia buat dah, tapi ada juga lagu tu gambaran dia tu. Hak kita buat ni tidak saja, tak payah pergi gali tanah, nak tanam, nak gapo tu, pergi jirung rumah baja, dak. Duduk belah tidur boleh. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Kata lagu tu orang panggil hauqalah. Astaghfirullah orang panggil istighfar. La ilaha illallah orang panggil tahlil. Lepas tu ada panjang lagi di belakang tu, tambah lagi, tak kira lah tu. Sekurang-kurangnya ada ni. Orang panggil hauqalah lah. La haula wala quwwata illa billah. Tambah lagi al-aliyyil azim. Ada dalam hadis pun ada. Tak apalah, boleh tambah waktu tu. Tapi orang panggil hauqalah juga. Lagu tu orang panggil hauqalah. Hauqalah ni besar pahalanya, besar kelebihan dia. Dan kita kau banyak kata kau boleh. Dah hak ni selepas sembahyang, tidak lepas sembahyang masa mana-mana pun boleh berlaku.
boleh berlaku. Kau banyak, kau mana. Hak ni hak Nabi SAW ajar. Dan kata tidak perlu derah. Kau kalau kita seorang kau lah. Kalau kita dengan maksud nak ajar supaya Nabi SAW, kalau tidak sahabat dia tu tahu mana dia baca gapo-gapo, kira-kiranya derah lah. Derah. Setengah-setengah orang dia ambil kesimpulan daripada Nabi SAW buat derah tu, dia kata kita pun boleh buat derah juga. Dia satu segi ya juga, tapi hak asalnya, hak kebanyakan ulama-ulama duduk sebut, termasuk Imam Syafi'i sendiri sebut, iaitu hak tu untuk mengajar. Nak wayak kau apa dia yang dia baca tu. Bukan sama dia buat gitu, bukan sama. Untuk mengajar. Bila orang sudah tahu cukup lah. Hak moleknya kau. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Hak tu hak paling molek. Serulah Tuhan kamu, doa kau apa? Dengan merendah, penuh rendah diri dan dengan sembunyi, dengan perlahan. Kau hak tu hak lebih molek. Sebab apa? Kalau derah ni boleh jadi timbul macam-macam perkara lain. Walaupun boleh, harus. Nabi SAW di semaya tengah hari tu ada dia baca derah. Kalau dalam kitab hadis ni, kita tak boleh pegang hak tu. Pegang hak tu padan lah baca derah pula. Tu ada hadis tu. Tak boleh kita kata gitu. Dah kalau hak tu boleh kita faham, hak ni apa tak boleh fahamnya. Sebab itulah dia maksud mengajar untuk taklim. Bila orang sudah faham cukup lah. Tak ada siapa pun imam mana pun kata semuanya Zuhur baca derah. Tak ada. Ada dalam hadis. Itu maknanya dia mau ngaji mengikut cara molek. Tak ada masalah. Boleh faham. Tak ada keliru. Semua tahu sunnah Nabi SAW nya hak tu kau baca tengah hari tu dalam sembahyang. Lepas tu hak Nabi ada baca derah. Itu untuk mengajar. Untuk orang tahulah gapo dia. Kalau tidak ada baca kau, nak tahu baca ke dia. Ayat panjang mana, surah mana, nak tahu mana. Sekadar tu je. Bukan nak sunnah untuk tetap sampai ke bila-bila tengah hari ni baca derah. Tak ada lagu tu. So, serupa juga lepas sembahyang ni pun. Ada kadang-kadang dia baca derah, nak suruh orang tahu. Ada kalanya sahabat tahu tu, dia ajar dia orang baca gini lepas sembahyang. Sahabat tidak tahu melalui dia baca, tak. Dia orang mu baca gini. Ni sebab itu kita kena tengok hadis lagu mana cara. Tidak semestinya Nabi sendiri buat. Dia ajar. Kalau dia buat, semua sahabat tahu belakang. Tak payah ajar dah. Kita nak dengar semua dah kan Rasulullah baca lagu tu. Dia kata begitulah. Ini menunjukkan ada kalanya hak dia ajar. Hak dia ajar tu pun tak apa, kita boleh buat. Lepas tu riwayat yang ketiga tadi. Riwayat yang ketiga, perawi yang pertama Imam Abu Daud ambil, iaitu Abu Saleh. Abu Saleh tu orang tidak kuat sanad ni. Tapi hadis ini sahih. Sanad ni tidak sahih. Dalam Bukhari, dalam Muslim ada berlaku hadis ni. Irba'u ala anfusikum ni. Dengan sanad ni. Dengan sebab tu apabila kita dengar seseorang ulama hadis kata hadis ini dhaif, boleh jadi dia ambil kira sanad yang tertentu itu dhaif. Bukan dia nak kata matan hadis tu semua sekali dhaif. Dah. Semua sanad dia dhaif. Tidak. Jadi kita kena berhati-hati tengok apa maksud dia. Macam di sini. Kalau kita kata hadis ini dhaif berdasarkan sanad ni, ada Abu Saleh. Ada puak sebelum pada ni tidak dhaif. Tak sebelum pada ni. Dan ada dalam Bukhari, dalam apa? Itu tidak dhaif. Habis itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Hani Al-Khawlani, dia telah mendengar Abu Ali Al-Jambi, sesungguhnya dia telah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannah. Sesiapa yang kata raditu billahi rabbah, aku berpuas hati Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Rasul, wajabat lahul jannah,